Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ja'alna minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Astaghfirullahal azim, innallaha ghafurur rahim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya kita memanjatkan kesyukuran kehadap Allah dengan limpah kurnia, izin, inayah, hidayah dan taufik darinya. Kita masih lagi diberi nikmat iman, Islam, nikmat kehidupan, nikmat kesihatan. Yang mana alhamdulillah telah pun kita melaksanakan salat maghrib secara berjamaah ya, di rumah masing-masing sebentar tadi. Dan insya-Allah kita akan menyambung kembali bacaan ayat suci Al-Quranul Karim. Iaitulah juzuk yang kelima. Jadi malam ini insya-Allah kita akan sambung pada ayat yang ke-24 dari surah An-Nisa. Dan insya-Allah kita akan membaca lagi 5 muka surat dari juzuk awal juzuk yang kelima, iaitu dari muka surat yang ke-82 hingga muka surat yang ke-86. Dan insya-Allah selepas dari membaca ayat suci Al-Quranul Karim ini, kita akan mengambil kefahaman dari beberapa ayat yang kita baca nanti ini insya-Allah. Ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ahli kulli was sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'i tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa limasyayikhina wa limuallimina wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض
فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب
والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على
فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا صدق الله العظيم. Alhamdulillah, telah pun kita membaca 5 muka surat daripada ayat suci Al-Quranul Karim, iaitu dari muka surat yang ke-82 hingga muka surat yang ke-86. Itulah ayat yang ke-24 hingga ayat 51 surah An-Nisa. Mudah-mudahan ayat yang kita baca sebentar tadi, 5 muka surat, Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran atas usaha dan masa yang kita lapangkan untuk membaca suci Al-Quranul Karim, kalamullah. Kan disebut dalam sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah olehmu akan Al-Quran, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bahawa sesungguhnya nanti Al-Quran memberi syafaat kepada tuannya, hamba yang selalu membaca ayat Al-Quran. Nanti Al-Quran itu akan memberi syafaat di hari akhirat nanti. Al-Quran adalah antara pemberi syafaat selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga golongan syahid, dan juga Allahumma salli Muhammad, golongan yang menghafaz Al-Quran. Maka ada bahagian mereka memberi syafaat kepada ahli keluarga mereka. Muslimin muslimat rahimakumullah, di malam ini suka saya nak memetik beberapa ayat suci Al-Quranul Karim sebagai tadabbur, sebagai kita nak mengambil kefahaman dari ayat yang kita baca. Itulah yang menjelaskan tentang lelaki menjadi pelindung atau berkuasa atau pemimpin kepada golongan wanita, iaitu yang disebutkan dalam ayat yang ke-34 surah An-Nisa. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Lelaki, iaitulah suami, itu pelindung kepada perempuan, yakni isteri, kerana Allah telah melebihkan sebahagian mereka, yakni lelaki, atas sebahagian yang lain, yakni perempuan, dan kerana mereka, yakni lelaki, telah memberikan nafkah daripada hartanya. Baik, muslimin muslimat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala melebihkan kepada lelaki atau kepada suami khususnya dalam ayat ini, kerana suami, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, memberikan nafkah. Wa bima anfaqu min amwalihim. Suami keluar bekerja mencari rezeki dan
balik memberikan kepada isteri dan ahli keluarganya. Ya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, memberikan nafkah, memberikan perbelanjaan, menafkahkan hartanya kepada ahli keluarga yang merupakan antara nafkah yang merupakan paling afdal terhadap seseorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam ayat yang lain, wa yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin. Dalam ayat tersebut, wa yas'alunaka madza yunfiqun, mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang harta yang nak dinafkahkan, nak infak, nak menafkahkan harta. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khair. Katakanlah ma anfaqtum min khair, apa-apa yang kamu nafkahkan itu adalah kebaikannya. Ma anfaqtum min khair falil walidaini, adalah bagi kedua ibu bapamu. Wal aqrabin, dan kaum qarabah, ahli keluarga, kaum qarabah. Qarabat yang merupakan tanggungjawab yang ada pada Allahumma salli Muhammad bagi suami itu sendiri. Maka Allah Subhanahu wa taala melebihkan suami tidak lain dan tidak bukan atas jalan nafkah yang diberikan oleh suami kepada isteri tersebut. Dan telah pun Allah sebut di awal dari surah An-Nisa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, iaitulah dalam ayat yang keempat, wa atun nisaa saduqatihinna nihlah, wa atun nisaa saduqatihinna nihlah, dan berikanlah mas kahwin mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Jadi permulaan daripada tanggungjawab suami, kewajipan memberikan mas kahwin sebagai permulaan kepada pemberian nafkah yang akan dilakukan selepas daripada perkahwinan tersebut. Maka pemberian ini adalah pemberian yang wajib dilakukan oleh suami terhadap isteri. Maka dalam ayat yang ke-34 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahawa lelaki, Allah Subhanahu wa taala melebihkan lelaki atas golongan perempuan. Maka sebab itu dalam keluarga, suami atau lelaki merupakan ketua keluarga. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Kemudian seterusnya, fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Dan kerana mereka lelaki telah memberikan nafkah, maka perempuan-perempuan yang salihah adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tiada, kerana Allah telah menjaga mereka. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun. Maka datang yang seterusnya, iaitulah jalan bagi suami untuk mendidik isteri. Ya, boleh jadi pada suami melihat dia khawatir, ya, takut bahawa isterinya itu berlaku curang atau nusyuz. Maka di sini Allah ajar, wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun. Tiga, Allahumma salli Muhammad, jalan yang diajarkan oleh Allah. Jalan ini adalah peringkat pendidikan kepada suami kepada isteri. Iaitulah apa dia? Perempuan-perempuan yang kamu bimbang akan nusyuz, bimbang, takhafuna, takut. Isteri-isteri itu kamu takut dia berlaku nusyuz, maka pertama yang kamu perlu lakukan iaitulah fa'idhuhunna, iaitulah memberi nasihat. Memberi nasihat kepada mereka. Kemudian yang kedua, wahjuruhunna fil madaji'. Yang keduanya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tinggalkanlah mereka di tempat tidur, yakni pisah tempat tidur. Mengasingkan diri daripada isteri sebagai jalan Allahumma salli ala Muhammad memberikan teguran kepada isteri atas kesilapan isteri, ya, dalam melakukan nusyuz terhadap suami. Kemudian jalan yang ketiga iaitulah wadribuhunna, iaitulah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan jika perlu, makna jalan yang terakhir selepas daripada beri nasihat,
kemudian pisahkan atau asingkan tempat tidur, Allahumma salli ala Muhammad, maka jalan yang seterusnya, ya, jika perlu, kerana kedua boleh jadi kedua jalan tadi itu tidak memberi kesan, maka yang ketiganya wadribuhunna, maka pukullah mereka sebagai pukulan atau jalan untuk mendidik isteri. Pukulan disebutkan sebagai Allahumma salli ala Muhammad, bukan pukulan dalam untuk menzalimi, mendera, menyiksa, akan tetapi pukulan dalam erti kata pukulan dengan kasih sayang. Kerana nak mendidik isteri yang berlaku nusyuz terhadap suami. Kemudian yang seterusnya terakhir dalam ayat yang ke-34 ini, fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Tetapi jika mereka mentaatimu, fa in ata'nakum, dan sekiranya mereka taat kepada kamu, boleh jadi selepas beri nasihat maka mereka kembali taat. Allahumma salli ala Muhammad. Fala tabghu 'alaihinna sabila. Maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Kalau sekiranya diberi nasihat, maka isteri itu pun kembali taat, maka tidak boleh meneruskan melalui jalan yang seterusnya, asing tempat tidur atau boleh jadi pukul. Kerana itu adalah jalan turutan. Ya, selepas melalui proses nasihat, kemudian pisah atau asing tempat tidur. Dan yang ketiga, Allahumma salli ala Muhammad, selepas daripada kedua-dua jalan yang sebelumnya itu tidak berhasil, barulah wadribuhunna, barulah pukul, atas tujuan untuk mendidik isteri. Allahumma salli ala Muhammad. Innallaha kana 'aliyan kabira. Karena sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi maha besar. Muslimin muslimat rahimakumullah. Maka itu ayat yang ke-34 menjelaskan bahawa lelaki menjadi ketua dalam keluarga, khususnya dalam keluarga suami menjadi ketua keluarga. Kenapa? Kerana dilebihkan lelaki itu atas isteri, suami atas isteri, kerana anfaqu min amwalihim. Kerana suami memberikan nafkah kepada isterinya. Baik, demikian jugalah dalam perkara-perkara yang lain Allah lebihkan lelaki khususnya dari sudut kepimpinan. Maka sebab itu para anbiya wal mursalin alaihimus salatu wassalam, Allah lantik mereka dalam kalangan kaum lelaki. Ya. Demikian juga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nak memimpin solat. Ya. Nak memimpin solat, nak mengimamkan solat juga dalam kalangan lelaki. Tidak boleh kalau sekiranya ada lelaki, maka nak memimpin solat atau nak menjadi imam solat itu dalam kalangan perempuan, maka tidak boleh. Melainkan hanya solat jamaah itu dilaksanakan dalam kalangan kaum wanita sahaja. Semua yang hadir berjamaah itu adalah dalam kalangan kaum wanita sahaja, maka di sana dibenarkan kaum wanita menjadi imam kepada kaum wanita. Bila mana ada seorang lelaki, maka lelaki yang seorang itulah yang menjadi imam. Muslimin muslimat rahimakumullah. Maka sesungguhnya kita akan memetik ayat yang ke-43 menjelaskan tentang proses pengharaman arak. Itulah ayat yang ke-43. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendekati solat, menghampiri solat ketika mana kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu sedar apa yang kamu ucapkan. Dan jangan pula kamu hampiri masjid ketika kamu dalam keadaan junub kecuali sekadar melaluinya sahaja. Baik, ayat ini menjelaskan tentang permulaan proses pengharaman arak. Iaitulah disebutkan 3 peringkat. Peringkat yang pertama yang Allah sebut dalam surah Al-Baqarah yang telah kita baca dulu, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nasi wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang arak dan berjudi. Khamr wal maisir, arak dan berjudi. Qul fihima ithmun kabir. Katakanlah kedua-duanya, yakni arak dan juga judi, ithmun kabir, satu kesalahan dosa yang besar. Satu kita sebutkan keburukan yang besar, banyak buruk dia.
Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima, dan keburukan dia lebih banyak daripada naf'ihima, manfaat. Ya, boleh jadi ada pandangan manusia mengatakan bahawa ada manfaat pada arak, ada manfaat pada berjudi dan sebagainya. Akan tetapi manfaat itu sedikit sangat. Ya. Ini permulaan. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Kerana keburukan dia banyak daripada manfaat dia. Itu permulaan. Kemudian yang kedua, yang ayat yang kita baca ini ayat 43 surah Allahumma salli ala Muhammad, surah An-Nisa. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang yang beriman, jangan menghampiri solat. Jangan kamu menghampiri solat, Allahumma salli ala Muhammad, ketika mana kamu mabuk, sehinggalah kamu sedar apa yang kamu lafazkan. Ya. Kamu sedar apa yang kamu ucap. Hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kamu tahu apa yang kamu sebut. Jadi proses yang kedua ini, Allahumma salli ala Muhammad, dilarang mabuk ketika dekat dengan nak solat. Dekat nak menunaikan solat, maka dilarang untuk mabuk. Kerana nak sembahyang itu dilarang mabuk. Jadi proses tadi ini, kerana masyarakat Arab menjadi kebiasaan minum arak. Sebelum datangnya Islam, minuman khamar, arak ni menjadi minuman kebiasaan masyarakat Arab. Jadi perkara-perkara kebiasaan itu nak diharamkan secara terus, total, boleh jadi sukar. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan arak secara berperingkat. Pertama, Allah sebut arak ni banyak buruk dia. Banyak keburukan dari manfaat. Maka di sana kaum muslimin di awal Islam mengurangkan minum arak. Ya, kalau kita beri contoh mudah, boleh jadi 6 gelas satu hari minum arak. Maka dengar saja ayat pertama tadi, kuranglah. Kurang, boleh jadi 2 gelas. Maka tinggal 4 gelas. Allahumma salli ala Muhammad. Maka turun ayat yang kedua ni pula, ayat yang menceritakan larangan menghampiri solat ketika mabuk, kurang pula lagi 2 gelas. Maka tinggallah 2 gelas. Kan? Maka seterusnya ayat pengharaman secara total, iaitulah ayat yang ke-90 surah Al-Ma'idah, juzuk yang ketiga. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaitan. Sesungguhnya minuman keras, arak, berjudi, pemujaan berhala dan bertilik nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Fajtanibu, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu percaya. Maka ayat yang ke-90 surah Al-Ma'idah ini pengharaman arak secara total. Maka hukum arak yang sebelumnya, hukum arak yang kita baca tadi, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun, telah dimansuhkan hukumnya. Hukumnya telah dihapuskan atau dibuang dengan ayat yang ke-90 ini. Jadi tak ada orang boleh nak ambil hukum ayat yang ke-43 ni. Jadi hukum ayat ini telah pun dimansuhkan oleh hukum ayat yang ke-90. Itu mafhum daripada, maksud daripada nasikh wal mansukh. Ya, ayat ini, ayat 90 memansuhkan hukum ayat yang ke-43. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Maka itu proses pengharaman arak. Maka setelah turunnya ayat yang ke-90, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka tak ada dah peluang untuk nak kembali kepada ayat yang sebelumnya. Dalam erti kata yang lain, peluang untuk nak minum arak dah tak boleh dah. Kerana telah pengharaman arak telah pun secara keseluruhannya. Ya, kalau sebelum ini pengharamannya mula itu nak sebut banyak buruk daripada manfaat, kemudian yang seterusnya dilarang menghampiri solat ketika mabuk. Ya, makna dekat dengan nak solat, ya, dilarang mabuk. Jadi bila mana demikian, dekat nak semayang ni, menjauhkan diri daripada minum arak. Hukum yang kedua. Maka hukum yang ketiga, ataupun hukum yang ketiga ini, ayat yang ketiga ini memasukkan, menghapuskan hukum pada ayat 43 yang kita baca malam ini. Muslimin muslimat rahimakumullah. Maka demikian
2-3 ayat yang kita petik pada bacaan ayat suci Al-Quranul Karim, iaitu 5 muka surat ini. Mudah-mudahan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allah Subhanahu wa taala memberikan kefahaman kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala menyuntik semangat kepada kita agar istiqamah, khususnya dalam cuti yang diberikan kepada kita. Asalnya 2 minggu, ditambah pula 2 minggu jadi 4 minggu terjumlah. Jadi cuti PKP ni, Perintah Kawalan Pergerakan ini, manfaatkanlah sebaiknya masa. Kerana kita ni diarahkan untuk stay at home, duduk di rumah. Maka kita ambillah peluang yang ada pada kita untuk menggandakan amal soleh. Mudah-mudahan ruang masa yang ada kita bersama dengan ahli keluarga kita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dapat kita melaksanakan solat secara berjamaah bersama-sama ahli keluarga, dan juga dapat kita tadarus atau membaca Al-Quran juga bersama dengan ahli keluarga kita. Mudah-mudahan hikmah di sebalik daripada PKP ini makin ukhuwah ataupun makin akrab, makin dekat antara ahli keluarga, makin bertambah kasih sayang antara ahli keluarga tersebut, insya-Allah. Amin, Allahumma amin. Jadi sekadar itu, mudah-mudahan beroleh manfaat dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allahumma salli ala Muhammad, insya-Allah kita akan tangguhkan bacaan kita dengan bacaan doa, insya-Allah. Mudah-mudahan kita sentiasa tidak putus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada hamba-hambanya yang diberi ujian dengan penyakit khususnya COVID-19, dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakit ini, mengangkat virus ini atau menghapuskan virus ini daripada khususnya fi biladina, negara kita tercinta, dan umumnya fi biladil muslimin, negara-negara kaum muslimin yang lain umumnya. Mudah-mudahan, amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan berakhir 14 April nanti, maka berakhirlah PKP kita lah, insya-Allah. Kerana kita berasa lama kan. Bila stay at home ni berasa lama kan. Berasa lama kerana cuti tu lama, kerana kita berasa lama tu kerana kita duduk di rumah saja. Tak boleh keluar ke mana, tak boleh berjalan ke mana, tak boleh melancong, tak boleh Allahumma salli ala Muhammad vacation dan sebagainya. Kalau cuti-cuti biasa, cuti sekolah yang biasa tu, boleh jadi kita ambil peluang untuk bercuti, untuk menginap di mana-mana hotel, untuk pergi di mana-mana pusat penginapan bersama ahli keluarga kan. Tapi PKP ni kita hanya duduk di rumah saja. Nak keluar rumah pun dengan keperluan yang mendesak saja untuk membeli barang keperluan harian. Jadi sekarang itu mudah-mudahan beroleh manfaat dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin, Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، في القبر مونسا، وفي القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، وإلى الجنة رفيقا، ومن النار سترا وحجابا، وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما. اللهم زينا بزينة القرآن، وأكرمنا بكرامة القرآن، وشرفنا بشرافة القرآن، وألبسنا بخلعة القرآن. اللهم اهدنا بهداية القرآن، ونجنا من النيران بكرامة القرآن، وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن، وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان. اللهم جملنا بالعافية والسلامة، وحققنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هاما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته،
ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami afiah, keselamatan, kesejahteraan dunia dan akhirat. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, ya Tuhan kami minta berlindung denganmu ya Allah dari penyakit kusta, gila, sopak dan penyakit-penyakit yang buruk, khususnya COVID-19 yang melanda kami saat ini. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم تقبل منا دعاءنا وقراءتنا وحاجاتنا وأعمالنا ونياتنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا ذنوبنا وخطايانا إنك أنت التواب الرحيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته